Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nashahira binti Harun. Raqmu metri 046859. Hari ini saya akan membentangkan ayat hikam yang ke-18 iaitu al-ihlatuka al-a'mala ala wujudi al-farari min ra'unati an-nafsi. Okey, syarah yang pertama ialah dalam kitab Ib'adu al-Ghamami Iqyadu al-Muhim fi Syarah al-Hikam dari Ibnu Ajibah al-Husni. Al-ihlatuka al-a'mala ala wujudi al-farari min ra'unati an-nafsi, yang bermaksud menunda pekerjaan termasuk tanda kebodohan seseorang. Al-ihlatu ala syai' huwa taslituhu wal iraruhu alaihi wal maradu huna tawqifun wal maradu huna tawqifu al amru alaihi yabhasu la yatawajjah lahu hatta yatasayyaru wujuduhu, yang bermaksud tipu daya dan penguasaan, iaitu dia akan dikuasai dan dihasut, dan apa yang dimaksudkannya ialah bahawa dia akan berhenti sehingga dia tidak pergi kepadanya sehingga kehadirannya menjadi lebih munah. Wal fararu min syai', iaitu masa 8. Huluhu minhu wal fararu al qalbu huluhu mimma yashghalahu wal fararu al jawarih huluha min al ashghali, yang bermaksud mereka mengosongkannya dan kekosongan hati merosakkannya daripada nyawa, dan kekosongan mangsanya tidak mempunyai kerja. Wal ra'unah, iaitu kebodohan. Nau' min al humki, iaitu jenis kebodohan. Qultu min al-adabi al-arifu an yakuna kamilan al-aqlu sakib al-zahnu wa min alamah al-aqlu intihas al-fursi fi al-amali wal mubadirah al-amru min ghairi taswif wala amn iz ma fata minhu la audu lahu wa ma hasala la qiyamata lahu, yang bermaksud adalah etika yang berpengetahuan untuk mempunyai akal yang sempurna, ketajaman minda, dan dari tanda minda mereka merebut peluang kerja dan inisiatif usia tanpa penangguhan ataupun harapan, kerana apa yang dilawatkannya tidak dapat dikalahkan dan apa yang terjadi ini tidak mempunyai nilainya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisi min dani nafsi wa amali lamma ba'dal maut wal ahmiku min itba'i nafsahu hawaha wa tamna ala Allah al-amani, yang bermaksud orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan membuat bekalan amalan untuk selepas mati, dan orang yang bodoh ialah orang yang mengikut hawa nafsu dirinya dan bercita-cita kepada Allah dengan pelbagai cita-cita tanpa usaha. Intiha, akhirnya wal kaisi huwa al aqalu wadani nafsi hasibuha, yang bermaksud orang yang cerdik ialah orang yang berakal dan dia sendiri mengiranya. Fa ihlatuka al a'malu wa takhiruha ila waqti al akhar takuna fiha faghiru al qalbu aw qalbu min alamah al-wa'una wal-humki wa huwa gharar wa min ayyin laka an tasilu ila zalika al-waqti wal-maut hajim alayka min haisi la tash'i wa ala taqdiru wusulaka ila ilaihi la tamni min syagali akhar ya'udu laka, yang bermaksud menunda amal kebaikan dan melambatkannya sehingga masa yang lain. Apabila kamu merasakan kekosongan hati adalah tanda kebodohan yang merupakan keangkuhan, dan memberi keutamaan dan membersihkannya adalah bukan dari mempercayai pekerjaan yang lain. Dan kekosongan kerja ialah dari mana ia jarang berlaku. Diqaulihi alaihi salam ni'matani maghbuna fihima kasiran minan nah as-sihhatu wal farari, yang bermaksud dua nikmat yang terpedaya oleh kebanyakan manusia ialah nikmat sihat dan nikmat masa lapang.
ayu kasirun minan nas faqaduhuma wa ghabnu fihima id kasiran minhum la tajidu illa mashghulan bidinihi au maftunan bihawab au maridan mubtala. Yang bermaksud ramai orang yang kehilangan mereka dan ketidakadilan di dalamnya kerana kebanyakan mereka mendapati ia hanya diduduki secara fizikal, terpesona dengan kemewahan atau pesakit yang ditimpa sakit. Fal wajibu 'alal insan an yaqta'u 'ala'iqa wa awa'iq wa yukhalifu hawahu wa yabdaru ila khidmatuhu maulahu wa la yantazuru waqtan akhar. Iza al-fakiru ibnu waqtuhu fala tajidu mashghulan illa bifikra aw nazarah aw zikru aw muzakarah aw khidmatu syekh yusallahu ila maula. Yang bermaksud tugas seseorang adalah untuk memotong sambungan dan menghalangnya. Dia tidak bersetuju dengan keinginannya dan memulakan perkhidmatannya, dan dia tidak menunggu masa yang lain untuk melakukannya. Jadi kamu tidak akan mendapati dia sibuk kecuali dengan idea-ideanya, dengan kajian-kajiannya dan khidmatnya terhadap syekh untuk mengarahkannya. Syarah yang kedua ialah hal hukmu Ibn Atta'illah Syarah Al-Arif Billah Syekh Az-Zarruq, iaitu di dalamnya berkata qultu al-ra'unah jama' ra'unah bid-dam ra'u wal mahmulat wa hiya darabu min hamaqah faizun bi sahibiha al-aqlu wa laysa bi aqil fi nafsihi al-amru wal 'abdu fi hadhihi al-halah kadzalika al-an sawra fa'la tada aqlahu wa fi haqiqatun al-amru huwa muka min salasah aujih. Yang bermaksud berkatanya jenis kebodohan ialah jamak ra'unah dengan bergabungnya di belakang dan diabaikannya yang merupakan kebodohan. Jadi fikirannya dianggap pemilik dan bukannya orang yang waras dalam perkara yang sama. Dan pelayan dalam hal ini juga ialah gambaran dan tindakannya dalam melakukan pemikiran, dan tindakannya itu sebenarnya ialah bodoh. Ihdahuma ihlatahu ma wujubu alaihi syar'an wa huwa al-amilu ala muhalan ada wa huwa al-faghari fi hazihi ad-daw fa huwa yaqulu li a'mali hatta itfaghur wa lisanu hal yaqulu lahu la tatafarihu illa bil a'mal. Yang pertama ialah rujukannya adalah apa yang dia diwajibkan secara sah untuk melakukannya, yang berfungsi yang pada kebiasaannya kosong pada tempat itu. Asani annahu wasauku bi ghairi mawsuq bihi wa hiya an-nafsi fi izamatiha allati ghaliban al-amru annaha la ta'la biha. Yang bermaksud dia tidak mempercayainya dan di dalam jiwanya adalah dan dia adalah jiwa dalam penyelesaiannya yang sering tidak hilang. Dia dipercayai tanpa dipercayai dan dia adalah jiwa dalam penyelesaian yang sering tidak hilang. As-salis annahu ihmalu lil hizmu wal azmu al-maqdimin inda al-aqali haufan min takliha adar walakin itharu ad-dunya ala al-akhirah wa ijtihadu fiha damnu lahu duna ma talaba minhu huwa al-mawjub lizalika. Yang bermaksud yang ketiga ialah kecuaian penentuan dan keazaman yang dibentangkan oleh orang bijak kerana takut akan keabdian, tetapi keutamaan yang diberikannya ialah dunia dan di akhirat dan ketekunan di dalamnya tanpa apa yang dia minta kepadanya. Dan yang terakhir ialah daripada
Al-Hukmu Al-Ata'iyyah Syekh Syarah wa Tahlil dalam juzuk yang pertama oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia menyebut bahawa terdapat dua hal yang perlu diketahui, iaitu awalan yajibu an na'lam an al-a'mal allati yu'inuha Ibnu Atha'illah huna hiya al-wazaif wal amaru ad-diniyah, yang bermaksud bahawa pekerjaan yang dimaksudkan oleh Ibnu Atha'illah ialah pekerjaan umum dan pekerjaan dan urusan agama. Asaniyan, ini al-makna allazi tatadamnahu hadha al-hikmah mu'arifun wal mu'alif ghaira annahu yaghibu ma'a zalika an katsiran min azanu lidai at-tawajih ila wazaif wal a'mali ad-diniyah ma allazi yaqulu lil hawai al-mustajilin fil umuri mu'asyahum allati damnuha indalahum wal muswafin lil wajibatahum rabiniyah allati kalfahumullahu biha. Maksudnya ialah makna ungkapan yang disampaikan beliau ini sebenarnya sudah diketahui semua orang. Hanya sahaja sering sesekali peribahasa yang sangat bermakna ini kita lupakan di mana di saat akan melakukan sesuatu, baik pekerjaan umum maupun agama. Naqulu ma qalahu Ibnu Atha'illah innaha ra'unah min ra'unah nafsihi. Apakah istilah yang tepat untuk orang yang disibukkan oleh urusan kehidupan yang sebenarnya yang telah dijamin Allah bagi mereka, lantas menangguh-nangguh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Istilah yang tepat adalah yang dikatakan oleh Ibnu Atha'illah dalam kitabnya ini ialah sikap itu ialah sikap orang yang bodoh. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazu shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tidak melakukan segala yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kesimpulan dalam pembentangan ni ialah, yang boleh dikatakan ialah orang yang menangguh-nangguh dalam beramal sehingga mempunyai waktu lapang dan selama beraktiviti sama sekali dia pisahkan antara agama dengan pekerjaannya, samalah dengan orang yang bodoh yang memisahkan makanan dengan garam dan mentega. Demikianlah maka agama merupakan unsur yang penting dalam mengharungi dunia kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alis Najihah binti AK Rahaizai, nombor matrik 046777, program ISM Usuluddin Counseling. Tajuk saya Babun fi riayatil waktu wa iqtinamuhu, Al-Hikam As-Saniyah wa Ishrun. Al-Hikam As-Saniyah wa Ishrun. Ma min nafsi tubdiyah illa walahu qadarun fika yumdih. Maksudnya, tiada satu nafas pun yang engkau hembuskan melainkan baginya ada satu qadar, iaitu ketentuan Allah yang sudah terlebih dahulu ditetapkan, iaitu sejak azali lagi, dan akan berlaku ke atas diri kamu. Iqaz Al-Himam fi Syarah Hikam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. An-nafsi yaftahu al-fa ibaratun
an daqiqatun minaz zaman qadarun ma yakhruj an nafsi wa yarja'u wa huwa awsi' minat tarfah wa tarfah awsi' minal lahzah wa hiya romkum al-basrun wardun. Al-nafas iaitu dengan satu fa fathah, dengan satu huruf fa fathah merujuk kepada detik-detik daripada masa dengan kadar apa yang keluar daripada nafas dan masuk kembali. Ia lebih panjang daripada al-tarfah iaitu kerdipan mata, yang mana al-tarfah itu lebih panjang daripada al-lahzah iaitu menutup penglihatan dan membukanya kembali. Al-qadrun huwa ilmun as-sabiq al-asya'i qabla an tazhar wa huwa ilmun awqatiha wa ammakinaha wa muqdariha wa addadu wa afradiha wa ma ya'rudu laha minal kaifiyati wa ma yanzil biha minal afati. Al-Qadar iaitu suatu ilmu tentang sesuatu perkara yang akan datang sebelum ianya terjadi. Dengan ilmu itu juga dapat kita ketahui waktunya. Begitu juga dengan rupa, kadar, bilangan serta apa-apa sahaja yang termasuk dalam kaifiatnya dan apa yang diturunkan daripada jenis penyakit. فَإِذَا عَلِمْتُمْ أَيُّهَا الْإِنسَانِ أَنْ أَنْفَاسِكَ قد عمها القدر ولا يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه وجرى به قلمه لزمك أن ترضي بكل ما يجري به القضاء. Apabila kamu mengetahui, wahai manusia, bahawa setiap helaan nafas juga itu ditentukan oleh qadar dan ia tidak akan keluar daripadanya, dan orang selain kamu melainkan orang itu didahului dengan ilmunya, iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, serta dicatat oleh kolamnya, kolam Allah. Oleh itu hendaklah kamu reda dengan setiap apa yang berlaku sesuai dengan qadarnya. Syarah hikam Syekh Zarruq. Qultu an-nafas biihtiriki adkun al-harkati an-nafsaniyati fil alimi al-mulki wa syahadah wa muraja'atu li azmanihi daqiqatun yajri biha wujudil insan fatabdu an-nazru ala wa yadu ma'aha ma yaqdihi al-haqqu lil-'abdi min umuri al-'adiyah wa ghayriha fahiya muratibu li ahkamin al-jariyah 'ala al-ibad wa yahsibu hadza fa kullu nafsi yaqtadi tajalliyan jalaliyan aw jamaliyan aw kharijan anhuma wa zalika tajalli yaqtadi ubudiyah wa tilka al-ubudiyah taqtadi tahallu wa la yazalu zalika mutajaddidan 'ala mumarrin ad-dahuri wal awqati ba'da al-anfus. Nafas dari setiap pergerakannya adalah pergerakan nafsiyah, iaitu pergerakan kerohanian yang paling halus dalam alam malakut, iaitu alam gaib, dan alam syahadah, yang alam yang boleh kita lihat, dan tempat kembalinya pada saat yang paling baik, dan di dalamnya wujud manusia muncul sehingga ia menampakkan diri dengan segala kewujudannya. Muncul pula bersamanya segala yang ditetapkan oleh pencipta ke atas seorang hamba dengan berbagai perkara biasa dan selainnya. Semuanya meliputi sejumlah tingkatan yang diusahakan atas setiap hamba. Maka berkaitan dengan hal ini, setiap jiwa memerlukan tajalli yang jelas seperti sifat jalal ataupun sifat jamalnya atau selain keduanya. Tajalli itu meniscayakan ubudiyah dan ubudiyah meniscayakan tajalli. Itu terus berlangsung dan diperbaharui sepanjang zaman sesuai dengan bilangan nafas. Fayakunu al-murid fi kulli nafsi salikan tariqan ila Allah Ta'ala wa ala hadza yatanazzalu qawlahum at-tariq ila Allah bi'adadu anfasi al-khalaiq la ma yasmihi ba'dun nasi ikhtilafi haqqun wa mukhalafatu fama summa illa tariqi wahidun wa huwa tariqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masalikahu salasah, iaitu ibadat, iradat wa zihadah.
Jadi boleh kita katakan sebagai seorang murid yang salik dirinya dalam perjalanan menuju Allah, kerana ulama sufi mengatakan jalan-jalan menuju Allah ni sebanyak hitungan bilangan nafas makhluk. Maksudnya bukanlah ia seperti yang dikatakan sebahagian orang sebagai satu perbezaan antara Allah dengan sesuatu yang lain. Kerana hakikatnya hanya ada satu, iaitu jalan Muhammad SAW sebagai contoh perjalanannya yang masalik, iaitu ada 3 bentuk, iaitu dengan beribadat, iradat, berkehendak, dan zahadah dengan zuhud. Syarah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. An-nafas huwa haza al-hawa as-sa'id النازل من الوراء الصدر وهو يتألف من شهيق وزفير وحياة الإنسان إن هي إلا مجموعة أنفاسه فابن الطائلة يخاطب كل منا من خلال حكمته هذا قائلا يا ابن آدم إن كل تقبلتك وكل أحوالك الصغير وكبيرة الخفية والمعلنة وداخل في قضاء الله وقدرة بحيث ما تكاد تطلق شهقة ثم زفرة إلا هو داخل في سجل علم الله عنك. Nafas adalah udara yang naik turun daripada bahagian belakang badan kamu. Ianya terdiri daripada penarikan nafas dan hembusan nafas. Kehidupan manusia tiada lain hanyalah kumpulan daripada nafas. Ibnu Athaillah sesungguhnya telah memberitahu kepada kita melalui hikmahnya ini dengan ungkapan, wahai anak Adam, sesungguhnya perlakuan kamu sejak kecil dan besar, nyata dan tersembunyi adalah termasuk dalam qada dan qada Allah Ta'ala. Sedutan dan hembusan nafas kamu juga termasuk dalam catatan ilmunya, termasuk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yanhadu al-muslim bima kalfahullahi bihi wa yabhasu an al-musyabbabati an tariqi at-ta'ammul ma'a asbabiha fa in huwa wasilu illa mubtighahu hamdullahi azza wa jalla mawqinan bi anna Allahi huwa mutafassil alaihi wa inna lam yasallu ilaihi istaslamul hikmullahi mawqinan anna Allahi lam yaqdaru lahu fi sabiq ghaibihi wa ilmihi hazal al-amru wastira'u minal khalqi wal iddirabu mutazakkiran. Qauluhu Allah Ta'ala wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa antum la ta'lamun. Seorang hamba yang muslim mesti bangkit mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dengan mencari akibat dan sebab melakukan perkara tersebut. Apabila telah berjaya mencapai cita-citanya, maka hendaklah dia memuji Allah dengan penuh keyakinan bahawa dialah yang memberikan kurnia ataupun anugerah kepadanya. Jika dia gagal menggapainya, hendaklah dia menyerahkan semua itu kepada hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan diiringi oleh keyakinan bahawa Allah belum mentakdirkan apa yang dia inginkan. Hendaklah dia tidak mengeluh atau gundah hati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, maksudnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ma maksud al-qada wal qada menurut Syekh Muhammad Al-Buti. Al-qada huwa ilmu Allah bi kulli ma sayajri fi kawni ay mustaqa min al-wahdasi at-tabi'iyyah wa tasrifat al-bashariyah al-qasriyah minha al-ikhtiyariyah. Wal-qada wa wuqu'u hadha allazi ta'allaqu bihi ilmu Allah Ta'ala mutabiqan li ilmihi izan fal-qada'i wa huwa ilmu bi kulli ma sayajri mustaqbalan. Qada adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi di alam ini, baik peristiwa dan perilaku manusia yang diikhtiarkan. Qada
Qada pula adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, sedangkan qada adalah tahap pengetahuan sesuatu yang telah tersembunyi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. فإذا علمت أن القضاء الله وهو علمه بما سيكون علمت أن القضاء لا علاقة له بالخير أو الاختيار كما يطوهم كثير من الناس إزاء القضاء وهو علم وعلم صفات كاشفة لا تستلزم بحد ذاتها khairan wala ikhtiaran. Apabila kamu mengetahui bahawa yang dimaksudkan dengan qada adalah Allah pengetahuannya dengan apa yang akan terjadi, maka kamu akan mengetahui bahawa qada tidak ada hubungan dengan paksaan, jabar atau pilihan ikhtiar sebagaimana yang dianggap oleh orang ramai. Qada adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan adalah sesuatu sifat penyingkap yang tidak mengandungi paksaan ataupun pilihan. وخلاصة غير أن المهم أن تعلموا أن كل ما يصدر عن إنسان من شؤنيات قصيرة وعملية اختيارية على الاختلاف داخل في علم الله سلفا أي إنه الله سبحانه وتعالى يعلم أن كل ما سيصدر عنه من ذلك كل في ميقاته الزمان وحيزة المكان وعلم الله مما سيجري في الكون هو الذي يسمى قضائي فإذا وقع المعلوم ولن يقع إلا الطبق علم الله تعالى ستم ذلك الوقوع المطابق لعلم الله قدرا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. Kesimpulannya, kamu mesti mengetahui bahawa semua perbuatan manusia baik ijbari, bukan pilihan manusia secara sukarela ataupun ikhtiari, iaitu melalui pilihan manusia, berada dalam ilmu Allah sejak dahulu kala. Artinya Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan manusia. Semua terjadi pada waktu dan tempatnya dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah akan apa yang akan terjadi di alam ini yang disebut dengan qada. Sesuatu tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan ilmu Allah. Sesuatu yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah disebut sebagai qadar. Itulah makna dari sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu itu ada qadarnya sampai kelemahan dan kecerdasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Amira Aida binti Muhammad Kamil. Rukmul Metrik Sif Arba'ah Sab'ah Salasa Sitta Wahid. Hari ini saya akan membentangkan beberapa syarah hikam di dalam bab fi ri'ayatul waqtu wa iktinamuhu nombor 23 yang membunyi la tatarakab furughul aghyar fa inna dhalika yuqta'uka an wujudil muraqabah lahu fi ma huwa muqimuka fi, yang bermaksud janganlah menanti masa lapang untuk beribadah. Hal ini akan memutuskanmu daripada kewajipan menunaikan hak terhadap apa-apa yang Allah tetapkan di dalamnya. Yang pertama, daripada Ahmad bin Muhammad Ajibah, at-tarakab huwa al-intizar wal aghyar jam'u ghairu bi kasri al-ghin wa huwa ma yughayyiru al-qalb an haluhu wal ghalibu isti'malu fima yughayyiruhu min halatin naqsu wa inda sufiyah kullu ma yashghulu anil hadrah wa yughayyiru al-qalb anha fahuwa ghair wal muraqabah hiya al-asa al-qalb la'ala yakhruju min hadratir rabb wal murad biha fi kalami syekh mutlaq al-asa wa tasaddaqa bi muraqabah al-qalb kama taqaddam wa tasaddaqa bi muraqabah ar-ruh wa hiya asaha ala dawam syuhud wa bi muraqabah as-sir wa hiya asatuhu ala dawam tarki wal adab. At-tarakab huwa al-intizar yang iaitu menunggu dan menanti, wal aghyar jamak kepada ghay dengan huruf ghin dengan baris kasrah. Ia bermaksud apa-apa sahaja yang menyibukkan hati tentang hal ehwal keadaannya. Kebiasaannya ia digunakan untuk merujuk kepada apa-apa yang mengubah daripada hal ehwal keadaan yang bersifat kekurangan. Bagi golongan sufiah pula,
merujuk kepada setiap perkara yang menyibukkan apabila ia ada dan mengubah pandangan hati terhadapnya, maka itulah yang dimaksudkan dengan ghair. Al-muraqabah ialah rasa hati-hati di dalam hati diperhatikan agar tidak terkeluar daripada hadrat Tuhan. Apa yang dimaksudkan ucapan Syekh ni, rasa hati-hati yang mutlak. Benarlah, maksudnya benarlah dengan pengawasan hati sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pengawasan roh iaitu rasa roh tu sentiasa menyaksikan keagungan Allah, serta dengan pengawasan rasa itu rasa sentiasa berhati-hati dalam perpindahan makam dan adab. Qultu idza aqamaka al-haq ta'ala fi hala yuglabu fiha wujudil aghyar lighalbati al-hasu fiha kama idza aqamaka fi syughuli dunyawi fi zahir la mahidlaka anhu. Aku berkata, apabila engkau menegakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berupaya mengatasi kewujudan sebarang kesibukan yang lain, ia akan dapat mengatasi rasa kesibukan tersebut. Sebagaimana apabila engkau menegakkan sesuatu dalam kesibukan duniawi, pada zahirnya ia tidak ada jalan keluar bagimu daripadanya. Maksudnya, bila kita luangkan masa kita dengan Allah, niscaya akan ada masa lain untuk kita. Maka janganlah tertunggu-tunggu lagi, iaitu menunggu waktu lapang sehingga kamu kelak akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menangguhkan kamu untuk menyibukkan hatimu. Syarah yang ketiga daripada Syekh Zarruq. Qultu la tantaziru bi amalika minal aghyar wal afkar fa inna dhalika at-tawqifu qati' laka an ubudiyatul waqtu wa hukmihi walakinnakum lahu tuqdiru alaihi kama anta min ghairi altafat ila firagi wala ghairu qad faqad qila siru ila Allah arja wa makasir wala tantaziru as-sihah fa inna intizar as-sihah batalah. Yang bermaksud, jangan menunggu dengan amalmu datangnya waktu luang dari segala sesuatu dia, dari segala fikiran. Sikap itu akan membuatmu berhenti di perjalanan, akan memutuskan ubudiah waktumu dengan segala hukumnya. Namun tegaklah dirimu di dalamnya sesuai dengan kemampuan dengan segala hukumnya. Namun tegaklah dirimu di dalam tanpa berpaling. Maksudnya tegakkanlah dirimu di dalamnya sesuai dengan kemampuan yang ditetapkan atas dirimu tanpa berpaling kepada kelapangan atau kepada yang lain selain dia. Dikatakan, berjalanlah kepada Allah dengan mendaki dan melalui segala kesulitan. Jangan menunggu sihat kerana menunggu sihat itu adalah batil. Wa mutarakkabu al-firagh lil amal kaman yaqulu la atadawi hatta ajada asy-syifa fayaqulu lahu la tajidu asy-syifa'i hatta tatadawa falahu yatadawa wala yajidu asy-syifa kadzalika hadza yaqulu la a'malu hatta atafarra wala yatafarra hatta ya'malu fahuwa la yajidu al-farra summa allazi yantaziruhu min al-firagh mahallu adah li'anna ad-dunya daru syughul wal fikru. Maksudnya, menunggu datang waktu luang untuk beramal adalah seperti orang yang berkata, aku tidak akan berubat sampai aku sembuh. Kemudian dikatakan kepadanya, kau tidak akan mendapat kesembuhan sehingga kau berubat. Tetap saja ia tidak berubat dan tentu saja ia tidak mendapatkan kesembuhan. Keadaannya sama seperti orang yang menunggu masa lapang. Maksudnya, selagi mana kita tak berusaha nak sihat, nak sembuh, maka kita tidak akan sembuh lah. Yang terakhir, daripada Muhammad Said Ramadan Al-Buti, minal ma'lum an hazil hayat ad-dunya mali'a bil mughiriyatil wa mullalahiyati wa munisat allati min sya'niha an tatta'a al-abdu anillahi azza wa jal wa sadaqallahu ja'ala jalala idh yaqulu zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa' wal banina wal qanatir
al-mukantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud dijadikan firman Allah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surah Al-Imran ayat 14. Wa mahma حاول الإنسان أن ينتقي لنفسه حياة الصافية النظيفة من هذه الشواغل فلن يعصر عليها ما دام يتقلب فيها في فجاج هذه الحياة الدنيا. Perkara-perkara yang memperdayakan dan melalaikan ini adalah satu perkara ujian dan dugaan cabaran yang diberikan Allah kepada para hambanya. Apabila seorang manusia itu dapat mengatasi dugaan ni, cubaan ujian dengan baik, mematuhi perintah Allah, maka dirinya akan menunai janji Allah dan juga mendapatkan ganjaran pahala serta Allah akan memulihkan mereka dengan nikmat yang kekal serta kebahagiaan yang abadi. Is in hadhi syawahil hiyal mada al-imtihaniyah allati sya'allah ta'ala an yabtali biha ibadihi fa idza tarfa'u fawqaha wa taglabu ala afatiha istijabah li amrullahi azza wa jal wa filahum wa'adahu wa ajazal lahum masubah wal ajr wa akramahum bi na'im mukim wa sa'adah khalidah wa in rakanu ilaiha wa tarakuha tataghallabu 'ala al-wazifah allati aqamahu Allah 'alaiha fanasu fi sabilillah wa wasayahu wa ahkamuhu nafiza fihim wa aidi wa qada 'alaihim bi syaiqa ila nihayatan lahu. Namun apabila dirinya membiarkan perkara-perkara yang memperdayakan ini tidak dapat mengatasi serta mengalahkannya dan juga melupakan jalan dan pesanan wasiat Allah, maka dirinya akan menerima balasan daripada Allah, yakni menerima dosa serta akan merasakan azab yang tidak akan pernah berakhir. Terakhir, bal matlub minhu anil insan yu'ishu fi ghamariha wa an yasara'aha hatta yataghallabu 'alaiha fayasakharaha lil awamirillahi wa mardatihi wa la tarakaha tasfiruhu li izlaki fi hama asyahawat wal ahwat. Jadinya setiap manusia ni dituntut untuk melawan dan mengalahkannya, juga menundukkannya kepada perintah dan kehendak Allah serta tidak membiarkannya ditundukkan untuk terjerumus ke dalam hawa nafsu. Maksudnya, jangan kita menunggu waktu lapang tu. Bila ada waktu tu, kita terus lakukan apa yang sepatutnya kita buat. Janganlah kita guna masa lapang tu untuk perkara yang tidak baik. Sekian dulu saja pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, sabahal khair. Ismi Siti Nadiah binti Ghazali, Rakmun Metrik, Sif Arba'ah, Saba'ah Salisah, Sif Khamsah. Tayyib, pada pagi ini saya akan membentangkan ayat hikam nombor 24 yang berbunyi La tastawib wuku' al-aqdar madum talfi hazihi dar fa innaha ma abarartu illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Maksudnya, janganlah kamu merasa hairan kerana berlakunya segala kesukaran selama kamu masih tinggal di negeri ini, yakni selama kamu masih berada di dunia ini, kerana sesungguhnya ia tidak menzahirkan melainkan apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya. Syarah yang pertama diambil dalam buku Al-Hikam Al-Untu'iyah daripada Muhammad Ayah Sindi. Wa tatakhasus hazihi al-hikmah
24 أيضا بالحجاب الذي يغطي قلب الله. هذا حاجز يواجه الكثير من الناس، يواجه البشر الأحداث التي تحدث في العالم بواحد من الاثنين من المواقف، سواء كانوا يرون ما يحدث نتيجة الأفعالهم أو ما إذا كانوا ينظرون إليه على أنه فعل الله. هذه الحكمة موجهة إلى أولئك الذين يرون أن أحدث العالم هي عمل الله، ولكنهم لا يستطيعون رؤية حكمة الله في أعماله. الشخص الذي اكتسب الحقيقة وتم تطهير قلبه سوف يميل إلى السعي إلى الكمال. لقد اشتاق إلى رؤية شريعة الله على أنها الكثر تعالى عن هذه الأرض. يتوقع إلى رؤية آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كقائد للبشرية جمعة، يريد أن يرى البشرية جمعة تعيش بالسلام. إنه يريد كل ما هو جيد وغريب في التضحية من أجل جلب خير للعالم. Okey, baiklah. Maksudnya di sini, hikmah 24 ini pula mengkhususkan kepada dunia sebagai hijab yang menutupi pandangan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Halangan inilah yang banyak dihadapi oleh manusia. Manusia menghadapi peristiwa yang berlaku di dalam dunia dengan salah satu daripada dua sikap, iaitu sama ada mereka melihat apa yang terjadi adalah akibat perbuatan makhluk ataupun mereka memandangnya sebagai perbuatan Tuhan. Hikmat 24 ini menjuruskan kepada golongan yang melihat peristiwa yang berlaku dalam dunia sebagai perbuatan Tuhan, tetapi mereka tidak dapat melihat hikmah kebijaksanaan Tuhan dalam perbuatannya. Manusia yang telah memperoleh keinsafan dan hatinya sudah beransur bersih, dia akan cenderung untuk mencari kesempurnaan. Dia sangat ingin untuk melihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi yang termulia di atas muka ini, di atas muka bumi ini. Dia sangat ingin melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kepada sekalian umat manusia. Dia juga ingin melihat semua umat manusia hidup rukun damai, inginkan segala yang baik-baik dan sanggup berkorban untuk mendatangkan kebaikan kepada dunia. Begitulah sebahagian daripada keinginan yang lahir di dalam hati orang yang hatinya sudah beransur bersih. Tetapi apa yang terjadi adalah terbalik daripada apa yang menjadi hasrat murni si hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang insaf. Huru-hara berlaku di mana-mana, pembunuhan berlaku di sana-sini, umat Islam ditindas di merata tempat, kezaliman dan ketidakadilan berlaku dengan berleluasa. Seruan kepada kebaikan tidak diendahkan, ajakan kepada perdamaian tidak dipedulikan, perbuatan maksiat terus juga dilakukan tanpa segan silu. Baiklah, syarah yang kedua diambil daripada kitab Iqazu Al-Himam fi Syarah Al-Hikam daripada Ibnu Ajibah Al-Husni. Kanat malaika qadirah ala takhil haya al-alim allati kanat sata'ishuha al-bashariyah qabla khalqu awwal al-insan. Tabi'ah al-alim allati wasfiha al-malaika hiya al-fawda wa iraqah ad-duma'. Al-alim ammu al-fuda wa iraqah ad-dama' laha. Al-ammi la taladdu ila al-atfal min naw'iha. Inna wiladah al-fuda wal-harbu wal-qatal wa ma ila zalika fi al-alim syai' yajibu an yahdasu fi al-alim. Lizalika la da'i litasa'ulu idha kana hunaka salam wa wa'imu huna wa hunaka fil alim. فهو هجائي أو ولادة لا تتبع طبيعة والدتها. الله يشره بوضوح طبيعة العالم الذي يسكنه الإنسان. الأعداء يكرهون بعضهم على بعض ويدمرون بعضهم على البعض ومرهم
وأخدع كل تقحنت والانتقام الذي يحدث في هذا العالم ليس كاملا. Maksudnya di sini, para malaikat sudah dapat membayangkan tentang kehidupan manusia, tentang kehidupan dunia yang akan dijalani oleh makhluk berbangsa manusia sebelum lagi manusia pertama diciptakan. Sifat dunia yang dinyatakan oleh malaikat ialah huru-hara dan pertumpahan darah. Dunia adalah ibu, sementara huru-hara dan pertumpahan darah adalah anaknya. Ibu tidak melahirkan kecuali anak dari jenisnya juga. Ni ayat balaghah lah ya. Kelahiran huru-hara, peperangan, pembunuhan dan sebagainya di dalam dunia adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam dunia, maka tidak perlu dihayrankan jika terdapat kedamaian dan keharmonian di sana sini dalam dunia ini. Itu adalah sagu hati atau kelahiran yang tidak mengikuti sifat ibunya. Itulah yang diperkatakan oleh Ibnu Ajibah Al-Husni. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan jelas tentang sifat-sifat dunia yang dihuni oleh manusia. Manusia bermusuhan sesama sendiri, saling rosak-merosakkan, dan kesenangannya adalah tipu daya. Segala perkiraan dan pembalasan yang berlaku di dalam dunia ini tidak sempurna. Okey, slide yang seterusnya adalah daripada Syekh Atiyah Shaq. Syekh Atiyah Shaq, dia berkata, la tastawribu uku al-aqdar madumta fi hazihi dar, la tufaji'u bil at-taghab asna iqamatika fil alim, la tasha'aru biraghabah ma'a jami' anwa'u su'ubat bainama la tazal ala qaidul hayah fil alam. إنه ليس مثل شخص يعيش في هذا العالم يتوكل إلى الراحة والراحة البل يعني الروح لأن الله قد خلق العالم كمكن للاختبار والبؤس للبشر بحيث تستمر المعاناة طالما أنت في العالم لا تنوقع المتعة من المشقة. لذلك الشيخ الجنيدي رضي الله عنه قال إن العالم حقا هو حجر الزاوية في الشدائد ومسار القلق والاختباء المسار ومسار الكارثة. Yang bermaksud, janganlah kamu berasa hairan dengan kebanyakan kekurangan selama engkau berada di dunia. Jangan kamu berasa pelik dengan pelbagai kesusahan selagi kamu masih hidup di dunia. Tidak selayaknya seseorang yang masih hidup di dunia ini mengharapkan rehat dan ketenangan hati, iaitu jiwa, kerana Allah sudah menciptakan dunia sebagai tempat manusia diberikan ujian dan musibah. Maka kesusahan itu tetap ada selama kamu berada di dunia. Jangan mengharapkan kesenangan daripada kesusahan. Oleh sebab itu, Syekh Junaid radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia adalah landasan kesukaran, landasan keprihatinan, landasan ujian dan landasan musibah. Syekh Abu Turab radhiyallahu anhu qala, تذكروا أيها الإنسان أنكم جميعا تحبون ثلاث أشياء ليست لك. أولا الرغب في رغباتكم بينما رغباتكم هي رغباتهم. ثانيا استمتع بالروح بينما الروح الله. ثالثا استمتع بالعقار في حين أن العقار يخص الورثة. Okey. Syekh Abu Turab radhiyallahu anhu berkata, ingatlah wahai manusia bahawa kamu semua menyukai tiga perkara yang bukan menjadi milikmu. Pertama, menyenangi nafsu, sementara nafsu adalah milik hawanya. Yang kedua,
menyenangi roh, sementara roh adalah milik Allah. Yang ketiga, menyenangi harta, sementara harta adalah milik ahli warisnya. Kamu gemar mencari dua perkara padahal kamu tidak akan mendapatkannya, iaitu istirahat dan bahagia di dunia. Sementara kedua-duanya hanya ada di syurga. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Baiklah, slide yang terakhir. فَإِنَّهَا مَا أَبْرَزَتْ إِلَّا مَا هُوَ مُسْتَحِقُّ وَدَفِهَا وَوَجِبُ نَعْتِهَا لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فَقَطْ مَا هُوَ صَحِيحٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقًّا الْعَالِمُ لَيْسَ لَدَيْهِ مَا يَقُولُ سِوَى الْبُؤْسُ لِأَنَّ الصُّعُوبَ صَنَعْتُ وَتَمُّ تَحْدِيدَهَا وَفَقًا لِذَلِكَ. Kerana dia hanya menunjukkan apa yang sesuai dan mestilah sifatnya. Sesungguhnya tiada yang dinyatakan oleh dunia kecuali kesengsaraan, kerana kesukaran itu telah dibuat dan ditentukan sesuai untuknya. Jadi mafhum hikmah adalah laqad ja'alallahu ta'ala al-alim makanan lil-ikhtibar aw tashhir bahith yati'u al-jami' ma hadidhullah wasayakafa'u fil akhirah lizalika la taqluku bisya'nu zalik. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dunia sebagai tempat ujian atau fitnah supaya setiap orang mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah dan akan dibalas di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya di sini, kita janganlah berasa bimbang di atas hal ini kerana semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.